Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ucapkan salam sejahtera ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Juga diucapkan salam sejahtera, salam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berada dalam suasana yang ceria, suasana pagi yang nyaman, penuh dalam keberkatan daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan seterus sahabat-sahabat dari rakan grup sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Kita sambung lagi pada pagi ini pengajian kitab, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Saya memilih untuk kita tazkirah ataupun mengambil pengajaran daripada kitab ini, memandangkan merupakan amalan kita. Merupakan suatu tindakan yang perlu kita lakukan lantaran panca indera kita ini kurniaan daripada Allah Ta'ala dan akan disoal. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu zalika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal fikiran ini semuanya akan disoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Apa yang kita gunakan, ke arah mana yang kita gunakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada ke arah kebaikan ataupun keburukan. Oleh kerana ia akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti, maka sayugialah kita berhati-hati dalam menjaga, mengawal panca indera kita ini. Ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat besar. Pendengaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini tak dapat dijual beli. Lihatlah bagaimana yang telah hilang pendengaran dia, ataupun kita katakan sebagai tuli sebagainya, dia tak dapat maklumat. Dia tak dapat dengar suara-suara anak-anak, suara rakan-rakan, kicauan burung, suara bacaan Al-Quran, zikrullah. Dia tak dapat dengar. Orang yang tiada penglihatan, orang yang buta matanya, maka dia hilang keindahan alam ini. Itulah juga tuan-tuan akal fikiran. Kalau seorang itu banyak harta sekalipun tapi akalnya rosak, maka harta tidak berguna baginya. Walaupun ibu bapanya meninggalkan banglo mewah kepadanya, oleh kerana anaknya gila, maka boleh jadi dia akan bakar rumah itu, ataupun dia jadikan reban ayam dan kambing. Walaupun dia punya kereta mewah, harta yang banyak, tetapi hilang akal. Jadi dia akan bakar wang itu, dia bazirkan wang. Itulah dia berharganya panca indera yang Allah kurniakan kepada kita ini. Sesungguhnya penglihatan kita sangat besar nilainya. Pendengaran kita besar nilainya. Lihatlah bila kita makin berumur, maka terganggu. Pendengaran kita dah kurang sensitif lagi. Nak bercakap dengan kita, kena suara yang lantang, yang kuat baru kita dengar. Boleh jadi bila kita dah berusia. Allah tarik pendengaran sedikit demi sedikit. Pendengaran dah tak sensitif lagi. Penglihatan dah jadi kabur. Kita dah rasa bimbang, rasa gusar. Kerana penglihatan dah berubah. Tak sejelas dahulu. Makan lidah yang kita makan dah tak dapat rasa lagi sedap ataupun tak sedap. Semua makan yang kita rasa, yang kita makan dah rasa tak seronok, tak enak seperti dahulu. Itu di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala tarik daripada kita sebagai peringatan dari Allah bahawasanya semua dunia ini tidak kekal. Yang kekal ialah amal-amal salih.
Yang kekal ialah amalan-amalan salih yang kita lakukan ini. Al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sesungguhnya amal-amal salih inilah al-baqiyatu salihat. Khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik daripada segala-gala amalan yang kamu lakukan. Oleh itu, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, puan-puan yang saya kasihi sekalian, mari kita lihat bagaimana berpandukan ayat-ayat Allah Ta'ala, berpandukan pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bimbing, kita pandu penglihatan kita, kita pandu pendengaran kita berdasarkan pandangan ulama yang mereka karang dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kenapa penawar bagi hati tapi bicarakan pasal mata, bicara pasal telinga, bicara pasal kaki dan tangan, tapi penawar bagi hati? Sebabnya Nabi SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, apabila baiknya gumpalan itu, maka baik seluruh badan. Maka apabila rosak gumpalan daging itu, maka rosak seluruh badan. Ketahuilah ia adalah hati. Maka hati juga, nak mencorakkan hati sama ada bersih ataupun tidak bersih, dia berkait dengan panca indera yang kita gunakan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu dosa yang dilakukan, maka berbekas dalam hati satu titik hitam. Dua dosa dilakukan, maka dua titik hitam. Dosa daripada mana? Daripada mata. Turun ke hati. Melihat benda-benda dosa, maka berbekas hitam di hati. Mendengar benda-benda dosa, maka berbekas hitam di hati. Tangan melakukan dosa, kaki melakukan dosa, maka semuanya kembali kepada hati, menyebabkan hati menjadi hitam. Mulut berbicara juga, gelak ketawa, semuanya boleh menyebabkan hati menjadi keras, hitam dan keras. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalamu ghairu zikrullahi ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi ila Allahi al-qalbul qasi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan yang tidak membawa kepada ingatkan Allah ataupun kebesaran Allah boleh membuatkan hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nas, dan ketahuilah sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah Ta'ala ialah orang yang hatinya keras. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa tajannabul muzah, jauhilah kamu akan gurau senda. Dan sabda Nabi yang lain, wala tuksiril dhahik, jangan kamu banyak ketawa. Fa inna kasratal dhahik, sesungguhnya dengan banyak ketawa itu tumitul qalb, boleh menyebabkan hati menjadi mati. Apa maksud hati menjadi mati? Hati menjadi mati ialah hati tidak sensitif, tak hidup. Bagaimana orang yang telah mati? Dia tak makan, dia tak minum, dia tak mencium bau wangi ataupun busuk, dia dah tak tahu. Dia dah mati. Maka hati yang mati, zikrullah pun dia tak rasa asyik. Baca Quran pun malas, solat pun malas, sebab hatinya dah mati. Mendengar tazkirah pun dia tak mahu, mendengarkan tadabbur ayat-ayat Allah pun dia tak mahu. Sebab apa? Hatinya keras, hatinya mati. Sebut pasal neraka pun dia tak takut, tak gerun. Sebut pasal syurga pun dia tak teringin. Sebab apa? Hati dah mati.
Maka sebelum hati mati ataupun sebelum hati menjadi keras, mari kita lihat penawar-penawar supaya hati kita sentiasa lembut lunak dan hati kita sentiasa hidup dalam zikrullah. Maka antara lain ialah ulama telah membicarakan tentang penjagaan mata. Sebahagian daripadanya telah kita bincang pada siri pengajian yang lalu, betapa kepentingan kita menjaga mata kita. Boleh jadi kita rasa risau jika kita dihinggapi sakit mata. Mata kita dia merah, gatal-gatal dan sebagainya. Tapi kadang-kadang manusia tak risau kerana matanya memandang pada benda haram. Melihat kepada benda-benda maksiat, itulah penyakit yang bukan sahaja menyebabkan mata rosak, bukan sahaja menyebabkan hati menjadi keras, tetapi boleh menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Wal'iyaz billah min zalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala maha mengetahui pengkhianatan segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan mandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui pengkhianatan mata. Jelingan kita tu. Mata kita menjeling, kadang-kadang kita jeling tapi jelingan memperlik orang. Mata kita menjeling tapi menjeling menghina orang. Isyarat mata sahaja. Tetapi ia memberikan pengertian yang besar. Jelingan mata ke arah perempuan, menyatakan keinginan, nafsu dan sebagainya, ataupun lihat sekadar melihat. Semuanya itu diketahui Allah. Padahal mata sahaja, kerlingannya, jelingannya, pandangannya, Allah dah tahu apa niat kita. Sebenarnya mata manusia ni mengalami ataupun terdapat banyak rahsia sebenarnya. Betapa unik bukan sekadar mata, tapi dalam mata ini banyak rahsia. Misalnya kita pergi ke klinik, jumpa doktor. Kita mengadu hal kepada doktor, wahai doktor, saya sakit perut. Doktor, saya sakit sakit apa ni, itu ini, macam-macam lah kita mengadu pada doktor. Pernah tak doktor suruh kita baring ataupun doktor ambil lampu suluh dan dia sudah dalam mata kita? Doktor buka mata kita dan dia suluh dalam mata. Dia lihat dalam. Kalau pengajian kita, apa pula hal doktor? Saya cakap saya sakit perut tapi dia suluh mata saya. Sebenarnya dalam mata itu ada banyak isyarat. Doktor boleh tahu dalam mata hitam itu sama ada ini sakit usus, jantung, buah pinggang, limpa. Semuanya rahsia ada pada mata itu. Subhanallah. Ini menyatakan bahawa walaupun mata sebesar guli sahaja, tapi dia tersimpan banyak rahsia. Dan dia menghubungkan kepada seluruh panca indera ini. Apa reaksi kita bila kita melihat seekor singa yang garang? Kita merasa takut dan mula berfikir nak lari ke mana, panjat pokok ke terjun sungai. Fikiran kita dah berfungsi. Mata aja melihat singa, melihat ular, kita dah ada reaksi takut. Kita melihat kebakaran misalnya, apa reaksi kita? Mata aja melihat api yang menyala-nyala. Sebuah kereta yang sedang terbakar, ada orang di dalamnya misalnya.
malam semalam sebuah kereta terbakar di Kuala Kerai. Ada bayi di dalamnya. Apa perasaan? Kita lihat saja tapi kita teriak, kita menjerit minta tolong, kita bertindak supaya nak selamatkan bayi itu ataupun daripada bahaya. Ia tindakan daripada mata bersambung dengan akal, bersambung dengan panca indera kita. Bukan sahaja sekadar mata tapi dia berhubung dengan panca indera yang lain. Maka sewajibnya kita kena jaga penglihatan ini. Jangan kata lihat, okey dah tak ada masalah, lihat pada keindahan perempuan. Semasa saya di Mesir, ada kawan-kawan saya yang agak nakal lah. Waktu-waktu petang dia selalu keluar di beranda. Kami tinggal di bangunan tingkat 2. Jadi petang-petang dia selalu keluar di beranda. Saya kata, buat apa Syekh? Kata, saya saja nak cuci mata. Cuci mata apa? Tengok perempuan Arab yang seksi-seksi. Masya Allah hentas. Saya tegur dia lah. Dia kata dosa Syekh, dosa. Tak apa, kita nak lihat. Nak lihat Allah Ta'ala ciptakan perempuan Arab ni cantik-cantik. Kita boleh tengok. Jangan tu awak dah salah. Ini satu gurauan lah boleh jadi. Nyatakan bahawa bukan manfaatnya lihat pada aurat wanita, kepada dosa-dosa, bukan manfaat. Nak lihat lahirkan kebesaran Allah Ta'ala, pandanglah langit sana. Pandang gunung ganang, pandang kepada bulan bintang, lagi ciptaan Allah Maha Hebat itu. Bukanlah kamu nak lihat kebesaran Allah Ta'ala semata-mata lihat betis perempuan, aurat mereka. Itu salah guna. Maka sebenarnya apabila kita melihat kepada aurat wanita, bukan menambahkan takwa pada Allah, bahkan menambahkan lara, hati menjadi keras. Itu dosa yang saya sebutkan tadi. Nak tambahkan iman, tambahkan takwa, lihatlah kepada alam semesta ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, lihatlah pada diri kamu. Tidak kamu perhatikan, Allah jadikan diri kita. Pada diri kita ni ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tangan kita, tangan ini. Allah jadikan masa lahir dulu kecil aja. Tangan kita ni kecil aja. Tapi bila kita dah meningkat dewasa, tangan kita makin membesar. Dan tapak tangan tak pernah haus. Tak pernah tinggal tulang. Kalau luka pun sembuh. Kaki kita misalnya. Kaki kita berjalan. Entah berapa ribu kilometer, ratusan ribu kilometer kok kita dah menggunakan kaki kita berjalan. Sana kemari. Berapa pasang kasut yang dah haus, dah rosak yang kita pakai sejak kecil. Semenjak daripada kita boleh berjalan, kita pakai kasut tapak plastik misalnya. Dah koyak rabak kasut itu. Sekolah rendah beli kasut sekolah dengan pakai selipar Jepun, selipar pun tembus, pakai terompah kayu pun rosak, pakai kasut kulit koyak rabak. Entah sehingga sekarang ni berapa pasang kasut dah kita beli tapi semuanya rosak, buruk sebagainya. Tapi kaki kita tak rosak. Kaki kita boleh baik dengan sekarang. Tumit kaki tak rosak pun. Kalau luka sembuh. Itulah dia rahmat Allah berikan, Allah jadikan untuk manusia ini. Walaupun kaki kita lembut tapi Allah Ta'ala pelihara dia daripada rosak. Maka itulah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik berbalik kita kepada mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala Maha mengetahui penglihatan, pengkhianatan mata yang kamu jeling, yang kamu lihat. Kamu pandang itu apa tujuan. Allah Ta'ala tahu. Wa ma tukhfis sudur, apa yang kamu simpan dalam hati kamu, niat kamu sebagainya. Allah Ta'ala tahu. Saya pernah tegur seorang penceramah semasa saya berkursus di Kuala Lumpur.
Seorang penceramah ini dia menyatakan bahawa satu hari dia terserempak dengan perempuan yang dia kata cantik lah, memang cantik lah perempuan itu, dia kata. Dia kata dia tak pernah lihat perempuan secantik itu. Ini dia beritahu dalam ceramah. Saya ada dalam ceramah itu. Jadi dia kata kalaulah dia terserempak waktu malam yang tak ada orang dengan perempuan itu, boleh jadi dia akan sesuatu dengan perempuan itu. Subhanallah, saya terus bangkit. Dia kata, Ustaz kena tarik balik ucapan itu. Ustaz penceramah pada kami semua datang seluruh negara. Saya wakil daripada Kelantan. Saya wakil pada Majlis Agama Islam Kelantan. Saya nak tegur Ustaz hari ini. Ustaz dah lahirkan hasrat. Kalau jumpa dengan perempuan secantik itu di malam gelap yang tak ada orang pandang, Ustaz nak akan muksiat dengan perempuan itu. Ustaz sedang berceramah sekarang. Apakah mesej yang Ustaz nak sampaikan kepada kami semua? Terdiam Ustaz, tergamam. Dan semua orang terpandang seolah-olah apa yang cakap dengan Ustaz itu. Subhanallah. Gambarkan bahawa Allah Ta'ala tahu di mana sahaja kita berada. Kita seorang diri ke, ramai ke, gelap ke, cerah ke. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Niat hati kita itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu mata kamu pandang apa. Pandang nak buat jahat ke, pandang nak buat baik. Allah tahu. Apatah lagi tangan kita yang kita buat, kaki yang kita melangkah. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mata, kita pandang mata pun Allah Ta'ala tahu. Subhanallah. Oleh itu, jaga pandangan kita baik lelaki ataupun perempuan. Bukan sahaja lelaki suka melihat perempuan, saya rasa perempuan pun suka juga melihat lelaki yang boleh jadi badannya sasa, sado sebagainya. Suka lihat depan-lihat. Kerana ada malu sahaja. Sebab itu di akhir zaman Nabi SAW menyatakan bahawa bila hampirnya kiamat akan dicabut rasa malu daripada perempuan itu. Perempuan dah tak ada rasa malu lagi. Dan saya merasakan saat itu yang Nabi beritahu sudah berlaku sekarang ini. Perempuan dah tak segan siru lagi. Misalnya kita tobor, kita beratur nak beli makanan misal. Beratur nak beli nasi misalnya, biasakan beratur laki perempuan. Dulu di Kelantan ada buat bila beratur di pasar raya ini, perempuan beratur di sini. Lelaki beratur satu banjaran ini lelaki. Ini keluarga. Ada dibuat kaunter khas lelaki, kaunter khas perempuan. Apa nyatakan bila kita beratur lelaki perempuan ini, kita kena lari daripada perempuan dia himpit-himpit kita. Kita kena lari kat dia pula. Dia dah hilang rasa malu. Himpit-himpit dengan kita lari, jadi dia ada kehadapan. Kita berilah laluan dia. Pasal hal bergeser-geser nak beratur beli nasi pun. Dan saya pernah beredar dan meninggalkan perbaris nak beli makanan bila ada di sodor-sodor perempuan, saya lari. Kenapa? Sebab perempuan dah hilang malu. Patutnya perempuan yang malu pada kita, ni mereka dah hilang malu pada kita. Ini tanda-tanda kiamat yang Nabi dah beritahu. Itu juga sekarang ni perempuan mereka menunjukkan rasa harga diri mereka makin murah. Sebahagiannya lah. Sebab itulah kerana pergaulan bebas mereka di kolej-kolej sebagainya. Lantaran kesan daripada filem-filem yang ditayangkan mendedahkan pergaulan bebas lelaki perempuan menyebabkan hilang rasa malu. Baik, Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas di pikiran, di mata. Saya nak kongsikan di sini satu pengalaman saya yang saya rasa boleh ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Satu hari saya dulu masa
Saya berada di pusat tahfiz di Kuala Lumpur, Pusat Islam Kuala Lumpur. Saya tahfiz di Pusat Islam masa itu sama dengan saya lah tu, Ustaz Pajuri, tu sekelas dengan saya. Ustaz Haris Dahlan itu juga sekelas saya masa di Pusat Islam. Jadi semasa asrama kami pindah ke Ceras masa itu, di kompleks belia Ceras. Jadi bas akan pergi jemput kami daripada asrama ke pusat pengajian dekat Masjid Negara itu. Tiap hari. Satu hari saya ketinggalan bas. Bila saya ketinggalan bas, saya naik bas mini. Bas mini Kuala Lumpur masa tu nombor 32 dan 36. Bas mini nombor 32 dan 36 ni dia lalu ikut Cokit. Daripada Ceras masuk Cokit, kemudian Masjid Negara, kemudian museum semua tu. Saya naik bas mini, maklumlah di Kuala Lumpur macam mana, bersumbat-sumbat begini macam ikan sardin. Satu hari saya naik bas mini, tiba-tiba bas itu kono lepeh. Saya pun tersandar. Dan saya rasa lain macam belakang saya ni. Di punggung saya, betis saya berasa lain macam. Rasa lain macam. Benih masuk sejuk panas. Saya lihat, Masya Allah, amoy yang begitu seksi sekali. Saya pun terus takut lah. Istighfar saya, astagfirullah saya. Takut dah. Saya dah berdebar-debar takut dah. Dah berpeluh dah saya. Jadi bila sampai di tahfiz di sekolah, di college itu, Syekh jemput saya tasmik, saya hilang blank seluruh. Saya dah hafal 3 helai saya dah hafal nak tasmik depan guru saya, blank. Saya dah tak ingat. Pukul 8 Syekh panggil saya tak dapat masuk. Pukul 9 Syekh panggil saya tak dapat masuk. Pukul 10 masa dia nak tamat, 5 minit lagi dah. Syekh panggil saya nak tasmik, saya tak ingat. Satu muka surat pun tak ingat. Astaghfirullahaladzim. Saya menangis minta ampun dengan Allah, menangis minta Allah Ta'ala kembalikan semula hafalan saya. Saya nak beritahu betapa bahayanya, dahsyatnya bisikan hati padahalnya bukan saya pergi cari benda tu atau bahasa saja, dan saya pun tak pedulikan benda itu. Saya nak gambarkan itulah kesan bahayanya. Subhanallah. Baik. Kita lihat lagi bagaimana sabda Nabi SAW, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Sedekah Rasulullah SAW bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa yang meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni riwayat daripada Huzaifah Al-Yaman. Hadis sahih riwayat daripada Al-Hakim. Maksudnya Nabi beritahu, innan nazara, sesungguhnya memandang kepada perempuan, tengok pada aurat perempuan itu. Mahasinil mar'ah ni maknanya tengok kepada bentuk badan perempuan itu dengan rasa asyik. Jadi ialah sahmun masmumun min siham iblis.
Nabi beritahu itu satu panahan beracun daripada iblis. Anak panah dia anak panah tapi racun. Racun ada di panah itu. Apa? Kalau anak panah yang tak ada racun pun dah bahaya dah. Tetapi panah tu ada racun lagi. Itulah disifatkan tengok pada aurat perempuan itu. Bahayanya. Cepatnya terkesan di hati. Boleh menyebabkan manusia tu binasa, terkaya-kaya, terangan-angan. Subhanallah. Pernahlah satu hari saya nak cerita begini sebabnya saya nak kongsikan kepada ibu-ibu, kakak-kakak sekalian sebagai orang perempuan, jaga aurat. Waktu Islam suruh kita tutup aurat. Dulu ada siapa yang cakap, dia kata tak tutup aurat pun tak apa, Allah bukan lihat pada Allah lihat dalam hati. Mana boleh cakap begitu kan? Ayat Quran suruh kita tutup aurat. Kalaulah hati kita bersih, mesti kita tutup aurat. Bukan sahaja perempuan yang berdosa, orang lain pun berdosa. Kita di masjid, turun masjid, dia aurat perempuan, dah dapat dosa. Tak ni bawa astagfirullah, bukan tasbih begitu panjang. Bertasbih panjang. Tadi astagfirullah, tiba-tiba keluar masjid aja, Allah, betih perempuan pula. Allah, leher perempuan, dah dosa kering. Ni mana-mana suami tak tegur isteri keluar rumah, dia aurat, suami di rumah pun tanggung dosa sama. Mana-mana ayah yang tak tegur anak perempuan dia keluar rumah tak tutup aurat, ayah dia pun tanggung dosa sama. Dalam kitab Al-Muhimmah ada menyatakan bahawa mana-mana perempuan yang keluar rumah tak tutup auratnya, kalau dipandang-pandang oleh lelaki di luar sana, maka dia dapat dosa sebanyak mana. Dosa sebanyak mana rambut yang tumbuh di kepala. Berapa helai rambut tumbuh di kepala? Jadi tak tutup aurat maknanya dapat dosa sebanyak rambut yang tumbuh di kepala itu. Jadi oleh itu Islam perintahkan agar tutup aurat. Apa ni tutup aurat? Mula daripada kepala. Seluruh badan manusia, perempuan itu adalah aurat, melainkan muka dan tapak tangan saja. Sebab itulah. Ini kita dah jumpa hadis sekarang ini, riwayat Al-Hakim nyatakan bahawa melihat kepada perempuan yang menuduh aurat itu satu panahan beracun daripada iblis. Ada satu lagi menyatakan bahawa iblis berpakat. Ni misal ada perempuan yang seksi sana. Satu kumpulan iblis dia pergi duduk di perempuan seksi itu. Dia duduk di betis, dia duduk di punggung, dia duduk di leher, di pangkal dada. Iblis, syaitan tu geng. Satu geng di sana dia pergi bertinggik di sana. Satu kumpulan lagi iblis mari duduk dekat laki ni. Dia tarik-tarik mata kita, pandang-pandang tengok. Oh, ni perempuan cantik dia. Iblis dia berpakat. Hal ni dia pergi tarik mata kita dekat nak jeli. Itu al-awwal laka wasani alaika. Pandangan kali pertama tak dosa lagi. Kali kedua pandang tak dosa. Ayo tengok. Itu selamat lagi, belum dosa. Tapi kalau dah kali kedua tu dah celik mata luah begitu, dah kamu tanggung dosa. Sekadar lihat perempuan nak kenal, ini siapa ni? Bunyi suara pinjam perempuan. Tengok, boleh jadi sekali pandang tu kamu nak kenal ni kawan ke, ini yang ada ke untuk niat baik, tak apa. Tapi kalau kamu pandang dengan tujuan lain, itulah yang kata Allah Ta'ala tahu isi hati kamu tujuan apa. Misalnya kita pergi mai Kota Baru, di Pasar Siti Khadijah, ramai perempuan yang berniaga di sana. Nama lagi Pasar Siti Khadijah. Arwah Tok Guru berbuah nama Pasar Siti Khadijah sebab ramai perempuan yang berniaga di sana. Menjual ikan perempuan, jual sayur perempuan, jual kain-kain, baju semua tu perempuan. Bahagian besarnya perempuan di sana. Jadi perempuan di sana pakai rantai emas.
pakai rantai tekok atau gajuh. Jadi emas besar. Jadi kalaulah kita nak membeli sayur tapi tak mau pandang begitu, jadi masalah juga. Nak beli tapi tak tengok tuan, masalah. Tapi kalau dengan tujuan kita nak membeli, nak hulurkan wang, nak ambil barang, lihat pada dia tu, itu dimaafkanlah. Tapi perempuan tu kena tutup aurat. Kalau dia nak jual sayur je tapi pakai macam ratu cantik, itu dah melampau-lampau. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Sikit lagi masa lagi, beberapa minit. Jadi ambil ingatan, kita semua baik orang lelaki, perempuan ambil ingatan. Maka Nabi beritahu, inna nazara ila mahasinil mar'ah. Sesungguhnya pandangan seorang lelaki kepada kecantikan perempuan itu salah satu panahan daripada panahan syaitan beracun, panahan beracun daripada iblis. Faman tarakaha azaqahullahu ta'ala. Sesiapa meninggalkan, maknanya dia tidak pandang kepada aurat perempuan. Dia jaga pandangan dia jaga pandangan daripada melihat aurat perempuan, maka Allah akan berikan keseronokan beribadah. Dia solat pun khusyuk, dia baca Quran pun khusyuk, dia zikir pun khusyuk. Kenapa? Jangan pandang pada perempuan. Tapi kalau kita pandang perempuan, garanti solat tidak khusyuk. Garanti. Jadi jagalah pandangan kita, baik lelaki perempuan pun semua kena jaga penglihatan kita, jangan lihat. Sehingga usahakan lihat pada aurat perempuan, pada kotor benda-benda najis pun jangan ditengok, jangan ditenunglah. Ada satu kitab menyatakan bahawa antara boleh menghilangkan, boleh melemahkan ingatan kita ialah memandang pada sesuatu yang jijik. Tenung pada benda yang jijik. Najis, tapi duk perhati, tengok ke najis itu, duk tengok tilik. Jangan, boleh tumpulkan ingatan kita. Dan lagi melihat pada benda mendidih. Ni ibu-ibu yang sentiasa, kakak yang selalu masak di dapur itu, jangan tenung kepada masakan yang sedang mendidih itu. Menggelegak misal, nasi mendidih, kita duk lihat itu lama. Ataupun sayur, gulai yang mendidih, kita duk tenung lama. Jangan, dia boleh menumpulkan ingatan kita. Lemahkan ingatan kita. Sekadar kita nak campurkan garam, kita nak masukkan bahan-bahan, tak apa, itu memanglah. Tapi yang dilarang ialah merenung dengan cara masa yang lama kepada benda yang sedang mendidih, merenung pada benda yang kotoran najis, itu sebenarnya boleh menumpulkan akal fikiran kita, subhanallah. Jadi kesimpulannya, kita semua jagalah penglihatan kita. Jaga penglihatan kita apa saja pun, tapi penawarnya lah istighfar. Memang Allah Ta'ala tahu mata kita ada kadang-kala terpandang itu, terpandang ini. Pendengaran kita pun ada terdengar itu, terdengar ini, umpatan, ungkit, cela dan sebagainya. Tapi penawarnya ialah istighfar. Penyucinya ialah istighfar. Ada bahan penyuci yang sangat mujarab. Kalau pakaian yang kena kotoran ni, pakaian terkena kotoran, misalnya kalau kena habuk, senang aja cuci. Kita bilah-bilah dah hilang habuk. Tapi kalau kena benda yang sukar nak hilang, kita boleh guna sabun. Lagi kotoran yang susah nak hilang, kita boleh guna klor. Kita sentap dan sebagainya. Ada pencuci, ada pelarut dia. Kalau kena cat, ada pelarut dia, cuba minyak dan sebagainya. Tina. Kalau kena minyak tar, ada pelarut dia untuk hilangkan daripada. Begitu juga dosa ni. Dosa kecil hilang dengan cara kita beribadah, kita baca Quran dah boleh hilang. Dosa kecil dengan cara kita solat dah boleh hilang. Dosa kecil dengan cara kita bersedekah dah boleh hilang.
Tapi ada dosa yang tak hilang dengan kita sedekah, kita solat. Dia kena bertaubat. Itu dosa-dosa besar, kena bertaubat. Maka begitulah. Maka dosa-dosa ni boleh hilang dengan cara istighfar, bertaubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Allah Ta'ala memberikan kepada kita keampunan, kerana keampunan Allah Ta'ala itu sangat luas. Sentiasa terbuka pintu taubat. Sehinggalah Nabi beritahu dua perkara berlaku bila barulah pintu taubat ditutup. Apa dia? Matahari naik di sebelah barat dan bila nyawa sudah berada di halqum, di ghargharah. Ketika itu dah taubat tak diterima lagi. InsyaAllah mudah-mudahan sentiasa beristighfar dan mohon ampun pada Allah agar Allah Ta'ala sentiasa membersihkan hati kita, penawar untuk menyebabkan hati kita, solat kita khusyuk, minat dengan majlis agama sebagainya, dengan majlis-majlis ilmu sebagainya. Sekali itu untuk pagi ini. Allahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Dekat sini saya ada nampak soalan ya Ustaz daripada Puan Nuni. Salam Ustaz, maksud menutup aurat tu juga termasuk tidak membiar nampak susuk badan kan Ustaz? Maksud saya memakai seluar yang ketat baik untuk lelaki maupun perempuan. Apa pendapat Ustaz, ada sebahagian wanita yang pakai seluar ketat walaupun bertudung melepasi pinggang? Soalan dia. Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Satu soalan yang sangat bagus. Orang Kelantan kata dia pakai sebuah buku naka, ketat sebuah buku. Buku naka ni baju t-shirt pun ketat, seluar pun ketat. Itu tidak menepati tutup aurat sebenarnya. Nabi dah beritahu di akhir zaman akan ada perempuan yang berpakaian tapi bertelanjang. Itu hadis sahih. Di akhir zaman manusia berpakaian tapi bertelanjang. Bagaimana? Itulah. Pakai pakaian tapi telanjang sebab nampak susuk tubuh. Susuk tubuh, body perempuan itulah yang aurat. Pakai longgar-longgar, pakai yang tebal-tebal sikit. Yang tidak menampakkan susuk tubuh perempuan itu. Itulah baru aurat yang sebenar, tutup aurat yang sebenar. Terima kasih. Okey, mungkin ada lagi soalan yang lain-lain, dipersilakan. Saya nampak kat sini Puan Lin angkat tangan. Nak tanya? Ada nak tanya? Silakan. Atau lain-lain boleh bertanya? Silakan. Okey, dah jelas Ustaz, semua diam. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan jazakallah khairan kepada Ustaz Fikri atas perkongsian ilmu ini. Topik perbincangan ini menjaga mata tu dan menjaga mata dan pandangan ya dalam arus kemodenan kini dengan lambakan media sosial yang menjadi Ustaz. Boleh ada soalan. Sila. Okey, baik. Silakan. Nak tanya Ustaz, macam dulu kita pakai pakaian yang bukan menutup aurat lah. Tapi pakaian kita dah lama tu, macam mana kita nak buat ni Ustaz? Pakaian-pakaian lama kita yang dulu kita pakai macam ketat sikit lah, tak mengikut syariat Islam lah. Sekarang ni kita dah faham, ada ilmu. Dia macam mana pakaian ni nak buat je Ustaz ni? Terima kasih Pakaian, Ustaz. ya, terima kasih sama-sama. Jadi pakaian yang seperti itu boleh pakai dalam rumah. Yang dilarang ialah mendedah aurat di luar sana. Dalam rumah pakai depan suami, untuk anak-anak tak apa, pakai macam tu. Jadi kalau pakaian kita dah ketat-ketat, kita nak bakar, nak buang, sayang, masih baru kan. Kita boleh bagikan pada orang lain tapi pesan baju ni untuk pakai dalam rumah saja. Kalau pakai kat luar sana tak boleh pakai ni, dosa. Saya bagi pun tanggung dosa juga kalau pakai kat luar sana. Pakai dalam rumah boleh ataupun di hadapan orang mahram boleh lah. Jadi yang saya maksudkan jangan pakai aurat tu di luar. Kita pergi pasar mana, pergi shopping, pergi office, tak boleh pakai aurat. Terus. Terima kasih. Maksudnya Ustaz, kalau misalnya baju tu banyak, macam kita tak terpakai lah gunanya. Itu macam mana nak buat ya Ustaz ni? Nak bagi ke orang memang dah tak boleh kan Ustaz kan? Kalau macam ni lah, kalau nak pakai, kalau kita nak bagi orang boleh tapi pesan kat dia baju ni untuk awak pakai dalam rumah saja atau bersama mahram dalam rumah tak apa.
Tapi kalau nak pergi luar jangan pakai baju ni. Kita pesan ni dah sebab baju kita tu kan nampak aurat. Jadi kalau kita nak bagi orang pesan begitu tak apalah. Jadi bila kita nak pesan kat dia, jadi dia ingat pesanan kita, dia tak pakai lah kat luar, dia pakai dalam rumah. Ataupun dia pakai bersama-sama keluarga dia, tak apa. Kalau nak bagi orang, kalau tak bagi kita pakai. Kalau tak pun, musnahkanlah ataupun jual sebagai orang tak nak dah pakaian yang dah kita. Tapi ada yang kita beri pada orang dah bagi. Orang nak pakaian kita kalau elok lagi orang nak. Cuma biar pastikan pakai di dalam rumah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, faham. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya mengenai tudung. Baik. Ada orang kata tudung tak payah bawah pada labuh daripada ni dada sebab pakaian tu dah menutup dada. Ya. Ada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menyatakan supaya melabuhkan tudung. Sebab apa? Kalau pakaian misalnya, pakaian kita tutup. Kan dada perempuan kan dia menuju ke depan begitu. Maaf saya sebut. Jadi kalau kita pakai tudung, daripada atas dia tutup gitu. Tak nampak lah dia punya bentuk badan, bentuk dada kita tu. Dari situ, yang di sini. Kalau kita pakai baju memang menutup aurat, tapi tudung kita pakai mini telekung. Masih nampak ni pangkal dada kita masih nampak. Ada bentuk-bentuk badan kita. Kalau tudung kita labuh, memang tak nampak lah. Ni bentuk dada kita, bentuk badan kita tu lebih menepati lah. Kalau kita pakai jubah sekalipun, tapi tudung ni kita ikat tepuk. Muka sekah sebagainya. Tu tak menepati lagi. Bila tudung tu insyaAllah dah menutupi keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada soalan-soalan yang diberi dan alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Fikri atas kerja berkongsi ilmu mengenai menjaga mata dan pandangan ni ya. Pandangan mata seseorang itu hamba itu perlulah dijaga berlandaskan batas syarak yang sangat jelas demi memelihara iman. Dan oleh sebab itu mata mempengaruhi hati. Usaha menjadi manusia yang lebih baik mesti bermula dengan menjaga mata. Semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Terima kasih juga kepada para penaja slot program kita pada hari ini. Terima kasih Datuk Ladi dan semoga diberkati umur dan dilimpahi rezeki. Dan Ustaz kita tutuplah dulu Ustaz kan majlis doa kuliah doa kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perjumpaan kami pada pagi ini perjumpaan yang mendatangkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.